Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada malam yang berbahagia ni. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan sekalian dengan keterlambatan saya pada malam ni. Untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis untuk memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengikut umur ataupun maulid hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bermula daripada 571 Masihi sehinggalah kepada sekarang ni 2022 Masihi. Maknanya Nabi, kalaulah umur Nabi, kalau Nabi masih hidup, umur dia lebih kurang 1451 tahun. 1451 tahun bersamaan dengan 17,412 bulan dan bersamaan dengan 516,556 hari. Itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan kepada sirah ataupun kepada sejarah yang menyatakan bahawasanya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam bulan Rabiul Awal. Tapi bulan Rabiul Awal bila ke tarikh yang tepat itu tidak dapat dipastikan tarikh tepat tu. Pasal ada beberapa pandangan ulama yang menyatakan tarikh-tarikh kepada Rabiul Awal Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia pandangan yang pertama daripada Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq, Imam Az-Zahabi dan juga Imam At-Tabari. Dia menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tarikh itulah yang kita pakai sampai ke hari ini. Maknanya tarikh ni dipegang oleh kita sampai ke hari ini. Dan dalam kitab kitab Ar-Rahiqil Makhtum Safiyur Rahman Mubarakfuri dan juga kitab Nurul Yaqin Syekh Khudaribik, dalam kitab ni menyatakan Nabi SAW dilahirkan pada 9 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masihi. 9 hari bulan. Kan yang tadi 12. Manakala Imam Abdul Bar dalam kitab dia Al-Isti'ab fi Ma'rifati Al-Ashab diriwayatkan daripada Al-Waqidi dan juga Abu Ma'syar Najih bin Abdul Rahman Al-Madani, dia menyatakan bahawasanya Nabi SAW dilahirkan pada 2 Rabiul Awal. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, pandangan ini disebut oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ni salah seorang daripada orang yang meriwayatkan hadis. Dia di antara perawi-perawi hadis lah. Dia tak apa nak terkenal lah dibandingkan Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan sebagainya. Ibnu Asakir juga di antara imam yang meriwayatkan hadis Nabi. Dia menyatakan bahawasanya Nabi SAW dilahirkan pada 10 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masihi. Itu pandangan yang keempat daripada dia. Dan dia pun ambil daripada Abu Ja'far Al-Baqir, daripada Mujallid dan juga Sya'bi. Ini di antara sahabat-sahabat Nabi. Kan, mereka ni berbeza pandangan ulama. Dan pandangan yang seterusnya di dalam kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nazir, iaitu karangan Dihyah Al-Kalbi. Karangan ni, kitab ni tuan-tuan sekalian, saya cerita sikit keterkaitan kitab ni dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan dalam kitab ni dia menyatakan bahawasanya Nabi SAW dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Maknanya ada 5 pandangan ulama, pandangan para sahabat, pandangan ulama-ulama besar muktabar yang menyatakan tarikh berlakunya maulid. Maulid ni maksud apa? Ulang tahun kelahiran. Kalau maulud maknanya yang dilahirkan. Kita orang-orang ayah-ayah kita dulu ni depa suka guna perkataan maulud. Kan? Bila nak buat kenduri maulud? Maulud tu maknanya kita duk tunggu orang duk lahir. Dia macam kenduri berendui gitu lah. Kan? Berendui tu makna dia maulud, tu kenduri maulud. Tapi kalau kita nak kata ulang tahun, hari jadi,
Itu disebut sebagai maulid. Dia tukar baris je. Hak atas baris dhamma, yang kita nak sebut ni baris bawah, baris maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 hari bulan, ada 9 hari bulan, 2 hari bulan, 10 hari bulan, 8 hari bulan. Inilah di antara 5 pandangan ulama yang menyatakan tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, pendapat yang disepakati oleh di kalangan ulama iaitulah tahun gajah, yang tu semua sepakat. Nabi dilahirkan 571 Masih, yang tu sepakat. Tahun itu disebut sebagai Amul Fil, iaitulah tahun gajah. Tuan-tuan pun tahu cerita tahun gajah ni macam mana? Dalam suratul Fil, surah yang ke juzuk yang ke-30. Dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau kita baca surah tu, dia menceritakan situasi bagaimana tentera-tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah Al-Habsyi, dia datang ke Mekah untuk dia nak tarik Kaabah bawa balik ke Yaman. Pasal dia melihat di saat itu Yaman ni mundur. Yaman ni orang pi menega, lepas tu balik dia tak jadi satu pusat metropolitan. Dia tak jadi satu pusat moden. Orang pakai duk timpa api, dia tak jadi macam tu. Kan? Yang jadi di mana? Di Mekah. Yang menyebabkan Abraha, dia ni orang Utopia, orang Afrika, dia lebih kurang macam tu. Dia bawa tentera-tentera bergajah sebanyak 700 ekor tentera bergajah untuk nak pergi serang Mekah. Pasal apa dia nak pergi serang? Dia nak tarik Kaabah, dia nak balik mereka Yaman, supaya Yaman tu orang boleh tumpu. Pasal apa orang duk tumpu di Kaabah? Pasal apa orang tumpu di kota Mekah waktu tu? Di antara yang pertama sekali, mereka melaksanakan ibadah haji pada tiap-tiap tahun. Ibadah haji ni bukan hanya hadir pada zaman Nabi SAW, tetapi dia juga merupakan syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Yang tu ibadah haji waktu tu. Maknanya sebelum Nabi Muhammad memang orang Nabi buat haji lah. Tetapi macam mana pelaksanaan itu tak sama macam mana yang Nabi SAW ajak dekat kita. Sebab mereka laksanakan haji, mereka tawaf waktu tu, tawaf dalam keadaan tidak memakai ihram, bertelanjang bogel lagi perempuan duk tawaf dalam ibadah haji, dalam Kaabah tu. Dan dikelilingi Kaabah itu ada patung-patung berhala. Lebih kurang 300 lebih patung berhala tu. Pasal itu bila Nabi SAW dia menjadi Rasul, dia memecahkan dan menghancurkan semua patung-patung tu. Habis tak ada dah patung. Kalau kita pergi cari lah pun memang tak jumpa dah. Dan ibadah haji di zaman itu ditukarkan kepada ibadah haji yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Pasal itu di Mekah tu dia jadi tempat tumpuan. Dan yang kedua juga di Mekah tu, Bi'ru Zamzam, telaga Zamzam hanya ada di Mekah saja. Dia tak ada di tempat lain. Dan perkara inilah yang menyebabkan Abrahah Al-Habsyi dia tak puas hati, dia pergi duduk di Wadi Muhassar, satu tempat sebelum nak masuk ke Mekah. Depa daripada Yaman, depa bawa 700 ekor gajah. Depa nak pergi serang Kaabah. Depa berhenti di Wadi Muhassar. Di mana Wadi Muhassar ni? Tuan-tuan yang biasa buat haji, tuan-tuan akan berjalan nak pergi ke Jamarat, Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, apa semua tu. Kita nak pergi jamrah, kita nak pergi melontar, kita akan melalui Terowong Mu'asim. Terowong Mu'asim. Dulu pakai berjalan, lah ni dah ada sekelit ada lift apa nama? Macam tu lah. Kan duduk atas tu berjalan buat kerin, dia tahu apa nak pasar sangatlah. Dulu berjalan pukul kaki lebih kurang 2 km, 3 km pergi balik tu di kemah kita di Mina waktu tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Wadi Muhassar tu mana? Selepas daripada tempat jamrah. Di situlah tentera-tentera Abrahah dia buat kemah tu. Dia pernah pergi serang Kaabah. Dalam waktu yang sama, mereka berkumpul, mereka berkampung di situ. Makanan tak ada, habis dah bekalan-bekalan yang mereka bawa. Mereka tangkap unta-unta kepunyaan Abdul Muttalib dan mereka makan. Abdul Muttalib pun tak puas hati lah. Pasal apa duk balas unta aku? Dia pun pergi jumpa Abrahah untuk buat satu perjanjian dengan Abrahah, nak minta Abrahah ganti rugi balik unta yang dimakan oleh Abrahah dan tentera-tentera dia. Abrahah pun terkejut.
Abraha kata, wahai Abdul Muttalib, hang nak mai jumpa aku, hang nak cerita bab unta saja kah? Hang tak tahu kah kata aku mai ni, aku membawa misi, aku nak menghancurkan Mekah. Aku nak tarik Kaabah tu, nak bawa pergi ke Yaman. Sepatutnya hang mai ni, hang cerita benda tu. Tiba-tiba hang boleh duk fikir tentang kata benda hang. Nampak macam Abdul Muttalib ni duk gila peta. Nampak macam tu. Tapi tuan-tuan tengok macam mana jawapan Abdul Muttalib. Dia kata, unta itu akulah tuan dia, dia kata. Sebab tu aku bertanggungjawab ke atas dia. Tetapi Kaabah itu ada tuan dia. Aku tidak bertanggungjawab ke atas Kaabah itu kerana ada tuan dia. Siapa dia tuan dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hang nak pergi serang Kaabah, hang berhadapan dengan tuan Kaabah. Siapa tuan Kaabah ni tuan-tuan? Allah Azza wa Jalla. Rujuk tak mana? Dalam surah Quraisy kita duk baca. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah kamu kepada Tuhan punya rumah ni. Kaabah ni bukan hanya dia nama Baitullah, dia juga disebut sebagai Baitul Atiq. Itu nama kepada Kaabah juga. Al-Bait juga nama kepada Kaabah juga. Pasal itu dalam surah Quraisy Allah Ta'ala kata, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah hangpa sembah kepada Tuhan punya rumah ni, bukan sembah rumah tu. Ini adalah pandangan hujah daripada Al-Quran yang menyatakan bahawasanya agama kita tak sama dengan agama hak lain. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana ada orang yang dulu dia sembah berhala, dia bukan Islam. Bila dia masuk Islam tuan-tuan sekalian, dia duduk parti, tengok dia kata Islam ni lebih kurang agama aku hak dulu ya, dia kata. Hai, pasal apa macam tu? Agama aku dulu aku duduk sembah berhala ya, duduk sembah batu ya, dia kata. Islam pun lebih kurang tu ya. Puncak kepada Islam tu, rukun Islam yang kelima tu apa? Pi buat haji. Bila buat haji tu pakai duk pusin batu tu, pakai duk sujud kat batu tu. Dia kata duk sembah batu sembah agama aku ya, beza apa dia kata? Yang ni jawapan kita kepada dia. Sebenarnya bukan kita sembah batu tu, tetapi kita menyembah apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Kita menyembah Tuhan punya batu tu, Tuhan punya rumah tu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abraha ni dia tak puas hati. Bila dah Abdul Muttalib jawab macam tu, dia terus menyerang Kaabah. Apabila dia serang Kaabah, kita baca dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana kami jadikan ataupun kami lakukan ataupun apa yang telah menimpa ke atas Al-Fil, tentera-tentera bergajah. Mereka turun ramai-ramai tentera bergajah ni. Kalau zaman kita infanteri ni cukup hebat lah. Mahal dia tu, sekok gajah tu lebih daripada kereta kebai waktu lah ni lah. Waktu tu kalau lawan waktu tu garanti menang lah dengan tentera ni. Mereka turun nak pergi serang Kaabah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu melihat macam mana kami jadikan mereka tu sesat dalam segerombolan, sebatalion mereka ni. Sesat tu maksud apa? Sesat tu pakat duduk bertikam di antara satu sama lain, belalai gajah pakat duduk tikam. Sesat tu macam mana? Sesat tu pakat jadi penyakit di antara mereka. Duk sesat dalam tu ya, tak nampak Kaabah tempat dia nak serang tu. Pasal apa jadi macam tu? Wa arsala alaihim tayran ababil. Pasal di saat mereka nak keluar pergi serang tu, Allah Ta'ala mendatangkan tair. Tair ni burung yang banyak. Dan burung tu disebut sebagai ababil. Nama burung tu, dia mai di atas mereka, dia terbang di atas mereka tu sampai kelam langit di saat itu. Mai tang mana burung ni? Burung ni mai. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Depa mai ni bihijaratin min sijil. Depa lempar tentera-tentera bergajah ini dengan hijarah, iaitulah batu daripada sijil. Ulama tafsir Ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir kata apa? Depa buat mai satu tanah yang panas. Yang mana tanah panas di kaki tu, depa cengkam tanah tu, bila di hadapan tentera bergajah, depa lepas tanah tu sampai jatuh menyebabkan luka dan kudir
kepada tentera bergajah dan juga gajah-gajah tu. Bila dah kena gajah kena luka macam tu, dia jadi tak selesa. Bila jadi tak selesa, sekor tak selesa, dia berlaga kau ni, kau ni pun berlaga kau ni, jatuh habis. Maknanya sama-sama depa, tuan-tuan sekalian, tak ada siapa pun kacau. Bukan sama-sama depa, tetapi ini adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kami jadikan mereka seperti mana daun-daun yang jatuh berguguran dan dimakan oleh ulat-ulat. Hancur lebok mereka ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pergi serang rumah Allah, dia nak tarik rumah Allah, sedangkan Kaabah itu telah ditetapkan oleh Allah taala di tempat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tahun yang disepakati oleh para ulama ketika mana hadirnya dan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Ini sepakat ulama. Dan pada hari Isnin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Cerita Isnin ni tuan-tuan sekalian, kelahiran dia tu ada dua pandangan ulama. Yang pertama pandangan oleh Ibnu Zubair bin Bakr. Dia menyatakan bahawasanya sebelum subuh Nabi dilahirkan. Pandangan ulama yang kedua iaitulah Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan juga Imam Ibnu Dihyah dan juga Az-Zarkashi. Dia menyatakan Nabi SAW dilahirkan selepas daripada waktu subuh pada hari Isnin. Kan? Jadi ada dua pandangan ulama situlah. Kata sebelum subuh, nombor dua selepas daripada subuh. Kelebihan tuan-tuan sekalian, kelebihan yang ada pada diri baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan macam mana? Nabi lahir tak sama macam mana orang biasa. Tak sama. Orang biasa, orang perempuan ni kalau lahir, ayah-ayah ada ni dia tahulah. Yang pertama sekali dia main sakit. Kan sakit 5 minit sekali, 3 minit sekali, yang tu tanda nak lahir lah tu. Maknanya waktu tu duduk standby bank apa semua nak hantar pergi hospital lah. Kan, nak hantar pergi hospital dah. Lepas tu nak tunggu bila lagi, dia pecah ayam ketuban. Ayam ketuban keluar, dia kata, ni bang, ayam keluar bang. Oh, dia jujur kelam kabut pergi dah. Pasal kepala anak dah mula turun bawah lah. Contoh dia macam tu lah. Tapi yang kata Nabi SAW tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Nabi dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Darah wiladah pun tak ada pada Nabi SAW. Kerana itulah Abdul Muttalib ketika mana dia mendapat, Abdul Muttalib ni siapa dia? Dia ni tok wan Nabi SAW. Waktu dia dapat tahu kata Aminah sudah melahirkan Nabi, waktu tu dia tengah duk tawaf di Kaabah. Orang pergi habang kat dia, orang kata ni late, orang panggil late lah kot, dah Abdul Muttalib kan, late. Minah beranak dah. Minah tu pak mak Nabi lah. Minah beranak dah. Dia dengar-dengar dia seronok sangat. Pasal apa? Pasal Nabi SAW merupakan cucu daripada anak yang dia amat sayang di kalangan anak-anak dia yang lain. Nabi SAW, Abdul Muttalib ni tuan-tuan sekalian, dia ada anak 16 orang. 10 orang lelaki dan 6 orang perempuan. 10 orang lelaki, 6 orang perempuan. Antara anak Abdul Muttalib ni, tuan-tuan kenal Al-Harith bin Abdul Muttalib, tu anak Abdul Muttalib. Lepas tu Abdul Manaf. Abdul Manaf ni siapa dia? Dia ni gelaran kepada Abu Manaf, nama sebenar kepada Abi Talib. Abi Talib tu nama dia Abdul Manaf. Pasal apa panggil Abi Talib? Pasal anak dia ada nama Talib. Anak Abi Talib dia ada anak 7 orang. Boleh kau cerita macam ni tuan-tuan sekalian? Nampak tuan-tuan perlu jegit mata kat saya ya? Apa ustaz dah cerita macam ni? Bukan. Pasal tuan-tuan, orang duk habaq orang curut tok kun ni, dia boleh tahu keturunan kita, kata begitu. Jadi kalau keturunan Nabi hang tak tahu, hang duk tahu keturunan hang, nak buat apa? Tidak. Lagu duk marah kat saya ni. Dah lambat bercakap macam ni pula dah. Minta maaf saja sebutlah. Bukan selalu kita nak dengar cerita Nabi ni. Kan sejarah Nabi SAW. Abdul Muttalib dia ada anak 16 orang. Siapa dia Abdul Muttalib? Tok wan Nabi SAW.
Abdul Muttalib ni pun bukan nama dia Abdul Muttalib. Tu pun lagi peninah kita ni. Nama dia Syaibah. Yang lekat Abdul Muttalib tu pasal apa? Pasal dia bawa Nabi SAW. Nabi dia dilahirkan, tuan-tuan sekalian, ketika mana umur dia dalam perut Aminah 2 bulan, pak dia meninggal, Abdullah meninggal di Madinah, di rumah Nabirah Az-Zubian. Selepas daripada tu umur 6 tahun, Nabi SAW kehilangan mak dia Aminah. Di mana? Di Abwa. Waktu tu Aminah sedang perjalanan nak pergi ke Madinah untuk nak pergi ziarah kubur suami dia, iaitulah Abdullah. Maknanya umur 6 tahun dia duduk dengan Abdul Muttalib. Satu hari, tuan-tuan sekalian, macam mana boleh lekat nama dia Abdul Muttalib ni? Dia selalu bawa Nabi yang umur 6 tahun ni. Dia bawa, dia akan letak di hadapan. Dia kalau naik unta, dia letak Nabi Muhammad di hadapan. Kan? Jadi bila dia duduk bawa, orang pula ada yang tak kenal. Mereka kenal Abdul Muttalib ya. Mereka tak kenal cucu dia tu. Mereka tak kenal Nabi Muhammad. Mereka pergi kata, oh, itulah hamba Muttalib kot. Mereka kata tu. Oleh kerana mereka sebut hamba Muttalib, lekat Abdul tu kan hamba, lekat kepada Abdul Muttalib. Abu Lahab juga pak menakan Nabi. Dia pernah sekali dia bawa Nabi SAW naik unta. Dan benda ni diceritakan oleh apa nama almarhum Tok Guru Haji Saleh. Dia ambil dalam kitab sirah. Dia kata apa? Dia kata satu hari Abdul Muttalib tak ada. Abu Lahab pun sampai dengan unta dia. Unta bila sampai dia akan duduk merangkak macam tu lah. Dia akan bawa turun kaki dia apa semua tu. Dia panggil mat main naik dia lah. Tetapi Abu Lahab ni dia pergi letak Nabi Muhammad belakang. Dia duduk depan, dia pergi letak Nabi Muhammad belakang. Macam kita naik motor lah. Kita kalau cucu kita sayang, kita letak dalam pagar. Betul sekalian. Kalau letak apa sayang duduk belakang, hang peluk kawan dia lah. Kan? Kita letak depan tu dia syok. Nabi Muhammad, Abu Lahab sudah pergi letak di belakang. Bila letak di belakang, tuan-tuan sekalian, unta tu tak mau naik. Rupanya ulama sejarah kata apa? Bila Nabi SAW, Abu Lahab kata mai duduk depan. Bila duduk depan, barulah unta tu naik. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Pasal Nabi Muhammad ni dia akan menjadi Rasul. Mana boleh duduk depan? Mana boleh duduk belakang? Duduk belakang pula, belakang orang yang akan lawan agama Allah. Unta pun tahu kata Nabi Muhammad ni orang hebat, kena duduk depan, bukan duduk belakang. Tu maksud dia macam tu lah. Kan? Jadi Abu Lahab pernah bawa, Abdul Muttalib bawa, dan disebabkan dia bawa itulah dia mendapat gelaran hamba Muttalib ataupun Abdul Muttalib. Yang kedua anak Abdul Muttalib, Abdul Manaf. Yang ketiga Az-Zubair. Yang keempat Ad-Darar. Yang kelima Abdul Uzza. Siapa dia Abdul Uzza ni? Abdul Uzza ni adalah nama sebenar kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni gelaran. Pasal apa? Pasal Abu Lahab ni dia jenis perongoi punya orang. Kan Lahab ni kan makna dia api neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita belah-belah sini ni, terus ada sebut lah kot, no? Kan nampak perongoi sangat, tu Lahab mai dah. Jangan buat Abu Lahab marah kita lagi. Kan perongoi tu gelaran Abu Lahab. Dan antara yang lain Al-Abbas, itu pak menakan Nabi. Tuan-tuan pernah dengar sepupu Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni lah yang ditahnikkan oleh Nabi SAW, sepupu Nabi. Kan bawa main kepada Nabi, Nabi tahnik dia, Nabi belah mulut dia menggunakan kurma, bawa masuk dalam kurma, dan Nabi mengangkat tangan, Nabi mendoakan. Antara doa tahnik kepada Abdullah ibnu Abbas ni apa? Allahumma alimhul kitab, ya Allah alimkan dia tentang Al-Quran. Pasal itu Ibnu Abbas dia di antara sahabat-sahabat yang menjadi rujukan di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan sekalian, mana kita nak tahu nanti ayah-ayah apa semua ni, orang minta main tahnik mulut Zat, main Zat belah mulut anak Zat, kita pun tak tahu nak baca apa. Kita baca tu lah. Kalau lelaki, Allahumma alimhul kitab, ya Allah alimkan dia dalam Al-Quran, alimkan dia dalam Al-Quran. Sebab kita nak ambil hadis Nabi SAW. Lepas tu Hamzah bin Abdul Muttalib, itu juga pak menakan Nabi. Lepas tu Al-Abbad juga pak menakan Nabi. Dan juga Al-Muqawim ataupun Al-Muqawam, itu juga pak menakan Nabi.
Dan yang terakhir adalah Abdullah, anak yang ke-10. Dia merupakan bapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak menakan Nabi ada 6 orang. Yang pertama bernama Bayda, itu mak menakan Nabi. Bayda ni makna dia putih. Yang kedua bernama Umaymah. Yang ketiga bernama Urwah. Yang keempat bernama Atiqah. Yang kelima bernama Birrah. Yang keenam bernama Safiyah. 6 orang mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pak menakan dengan mak menakan Nabi ada berapa orang? Semuanya 16 orang. Dia adalah anak kepada Abdul Muttalib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ni adalah orang yang amat disayangi oleh Abdul Muttalib, cucu anak dia yang kecil sekali. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menjadi cucu yang dia paling sayang selepas daripada kematian Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila dah meninggal tuan-tuan sekalian, Abdul Muttalib belalah dia. Umur 6 tahun bela sampai umur 8 tahun. Bila umur 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Siapa yang bela tuan-tuan sekalian lepas daripada Abdul Muttalib meninggal dunia ni? Dia panggil di kalangan adik-beradik dia, sebelum dia meninggal, waktu dia sakit, dia panggil 16 orang anak-anak dia tu. Dia kata ni anak mat, anak lah ni, dia kata Abdullah Allah dia panggil kan. Anak lah ni mat ni aku nak bagi kepada Talib, dia kata. Aku nak bagi kat Abu Talib, aku nak bagi dekat dia, biar dia lah jaga. Jadi hak lain pun semua berpuas hati pasal memang Abdul Muttalib ni adalah satu orang yang memegang amanah. Dia jaga sungguh-sungguh. Dia jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sehinggakan anak-anak dia tuan-tuan sekalian jadi cemburu. Anak Abu Talib ni ada 7 orang jadi cemburu. Sebab dia anak Abu Talib, yang pertama sekali Talib, yang kedua Ja'far, yang ketiga Ali, yang keempat Aqil, itu lelaki. Hak perempuan pula bernama Fahidah, lepas tu bernama Jumanah, dan juga yang ketiga bernama Raitah. 3 perempuan, 4 lelaki-lelaki, anak Abu Talib. Boleh faham tuan sekalian?